Assalamualaikum. Setelah dihina, dikeji, ditroll oleh semua orang, Chelsea akhirnya mengamuk di Villa Park. 4 gol, 1 hat-trick dan juga satu statement yang padu daripada skuad Liam Rosenior. Ini lebih daripada sekadar kemenangan. Ini adalah satu, orang cakap apa, redemption yang sempurna lah. Jadi macam mana ceritanya Chelsea berjaya bangkit daripada ketinggalan pada minit kedua untuk menghancurkan pertahanan Aston Villa yang berada di Villa Park, dan ini adalah satu video yang kita akan bedah secara kasarnya macam mana taktik ini ataupun kebangkitan ini boleh berlaku. Selamat datang ke channel The Blue Podcast Malaysia. Hari ini aku akan mengupas salah satu persembahan ataupun performance yang terbaik pada pendapat aku di tempat lawan pada musim ini, baik dalam oleh pasukan Chelsea lah. Kemenangan besar 4-1 ke atas Aston Villa bukan sekadar tentang tiga mata, tetapi ini adalah satu mesej yang kuat dalam perebutan slot Liga Juara-Juara pada musim hadapan, yang bagi aku kata sangat sengit lah. Manchester United, Aston Villa, Chelsea dan juga Liverpool merebut 2 tempat ataupun 3 tempat lah, bergantung kepada prestasi pasukan England di akhir nanti, di akhir musim, untuk menentukan berapakah slot pasukan yang akan layak ke Eropah pada musim hadapan. Jom kita masuk ke analisisnya. Okey, perlawanan ini bermula bagi aku adalah satu, orang cakap mimpi ngeri lah buat Chelsea. Perlawanan baru berlangsung 2 minit lebih, Villa Park terus bergemuruh apabila Douglas Luiz berjaya menguis bola itu masuk, hasil daripada hantaran Leon Bailey. Gol pantas ini terjadi macam biasa akibat daripada Aston Villa terus-menerus menekan barisan pertahanan Chelsea yang nampaknya macam belum lagi settle down lah pada ketika itu. Tetapi kredit harus diberikan, Chelsea tak panik. Chelsea walaupun ketinggalan 1 gol, dia menjadi satu, orang cakap pembakar semangat buat pasukan Liam Rosenior lah. Chelsea bertindak balas dengan tenang dan perlahan-lahan mula settle down. Apakah sebabnya? Sebabnya adalah pada pendapat aku, aliran bola ataupun pergerakan bola yang lebih laju dan cara mereka memanfaatkan ruang di bahagian belakang sayap pertahanan Aston Villa. Hasilnya pada minit ke-35, hasil daripada hantaran Enzo Fernandez kepada Malo Gusto yang membantu serangan berjaya membuat crossing yang rendah kepada João Pedro yang pada ketika itu berada di kedudukan yang tepat untuk tap in bola itu dan menjaringkan gol penyamaan lah, 1-1 untuk Chelsea. Dan gol itu mengubah segala-galanya. Chelsea menjadi semakin dominan, semakin yakin, manakala Villa pula jadi semakin goyah. Walaupun sebenarnya kita tahu Oli Watkins berjaya membuat kita berdebar lah apabila rembatannya masuk ke gawang Chelsea, tetapi gol itu dibatalkan akibat daripada offside lah. Ini satu, orang cakap keputusan yang sangat kritikal lah bagi pasukan kita pada ketika itu. Okey, menjelang tamatnya separuh masa pertama permainan, dalam masa kecederaan, Chelsea benar-benar menterbalikkan keadaan. Enzo Fernandez berjaya membuat terupas yang manis pada pendapat aku kepada João Pedro, dan João Pedro dengan tenang menyungkit ataupun mengangkat bola itu melepasi Emiliano Martinez, dan skor menjadi 2-1 lah. Satu gol yang menunjukkan bahawa finishing, world class finishing daripada João Pedro. Kita masuk ke separuh masa yang kedua pula lah. Separuh masa kedua Chelsea langsung tidak menurunkan tempo dan meneruskan tempo yang digunakan pada separuh masa pertama lah. Mereka kembali dengan intensiti tinggi, manakala Aston Villa kelihatan macam keliru mencari jalan untuk menghentikan transisi pantas dan juga combination play daripada Chelsea. Dominasi ini akhirnya membuahkan gol yang ketiga pada minit ke-55. Cole Palmer yang bermain dengan sangat baik, aku rasa, pada perlawanan ini akhirnya turut mencatatkan namanya di senarai penjaring lah. Dan gol ini bermula daripada pergelutan di hadapan gol, dan bola itu rebound dan kemudiannya sampai ke kaki Cole Palmer dan dia terus sambar daripada luar kotak penalti dan menjadikan kedudukan 3-1 lah untuk Chelsea. Dan seterusnya gol Chelsea masih lagi belum berakhir. Detik kemuncaknya pada minit yang ke-64. Segalanya bermula daripada visi Cole Palmer yang melihat pergerakan Alejandro Garnacho di sebelah kiri. Bola terus dihantarkan ke Alejandro Garnacho dan dengan kepatansannya berjaya melepasi kawalan Matthew Cash dan juga kemudiannya masuk ke dalam kawasan bahaya Aston Villa dan juga memberikan satu cross ataupun umpanan cantik kepada João Pedro untuk João Pedro sekali lagi menyudahkan memberikan hat-trick lah. Malam yang sempurna lah buat penyerang daripada Brazil ni. Aku nampak dah macam jelmaan Ronaldo El Phenomenon lah.
Gol ini menjadi satu contoh terbaik lah betapa efektifnya serangan balas Chelsea ataupun counter attack daripada pasukan Chelsea, di mana kepatasan Garnacho kali ini menjadi senjata yang tidak boleh dijawab oleh defense Aston Villa. So aku nak fokus kepada João Pedro lah. Kita tahu João Pedro adalah satu pemain yang on form untuk pasukan kita lah sejak Liam Rosenior mengambil alih daripada Enzo Maresca. Dan tak perlu diragukan lagi lah, memang João Pedro adalah man of the match ataupun MVP lah pada perlawanan ini. Hat-trick pertamanya dalam Liga Perdana untuk Chelsea membuktikan bahawa dia adalah seorang penyerang yang berkualiti dan juga seorang penyerang moden lah yang boleh melakukan segala-galanya. Dia bukan hanya mempunyai penyudah berbisa dalam kotak penalti, tetapi dia juga turut serta dalam membina serangan ataupun masa build up attack build up lah kan. Jadi gol pertamanya adalah hasil daripada naluri dia sebagai seorang striker. Gol kedua dia adalah menunjukkan bahawa dia mempunyai composure yang baik, dan juga gol ketiga adalah hasil daripada kerjasama pasukan ataupun teamwork yang bijak. Tapi jangan kita lupakanlah Wira yang tidak didendang. Kita memang selalu mengatakan bahawa dia tidak perform dalam pasukan kita. Tetapi pada malam tadi, Alejandro Garnacho, dia punya kepatasan, dia punya gaya lecat, dia punya dribbling dan juga kebolehan dia untuk mencipta peluang dan ruang daripada sebelah sayap kiri benar-benar menjadi pembeza lah. Matthew Cash nampak macam sukar untuk mengawal pergerakan Alejandro Garnacho ni. Tenaga dia memang sentiasa menyusahkan Matthew Cash dan juga membuka ruang kepada Palmer dan juga João Pedro untuk mencipta gerakan dan juga gol lah. Kombinasi mereka bertiga di hadapan ini adalah menjadi satu mimpi ngeri lah buat defense Aston Villa pada malam tadi. Jadi cuba tuliskan pendapat korang. Adakah korang bersetuju dengan pendapat aku berkenaan dengan Alejandro Garnacho di ruangan komen? Secara kesimpulannya, misi untuk merebut 5 tempat teratas masih lagi on point lah, masih lagi on track. Kemenangan 4-1 ni sebenarnya membawa Chelsea naik ke kedudukan yang kelima di hadapan Liverpool dan juga di belakang Aston Villa dengan ketinggalan 3 poin saja. Dan yang paling penting sekarang ni, mereka sudah berada, tidak jauh lah daripada pasukan kita. Okay, ini adalah satu mesej yang jelas bahawa Chelsea sebenarnya serius untuk menyertai Liga Juara-Juara lagi pada musim hadapan. Manchester United pun tewas di tangan Newcastle pada malam tadi kan. Jadi 3 poin saja yang memisahkan Chelsea dengan tempat yang keempat. Kemenangan malam tadi itu sebenarnya bukan sekadar tentang 3 mata, tetapi juga tentang membina semula momentum dan juga mentaliti juara dan membina keyakinan diri dalam pasukan. Persoalannya sekarang, bolehkah Chelsea mengekalkan konsistensi seperti permainan malam tadi? Kalau boleh, dengan João Pedro yang setajam ini, yang seklinikal ini, dan juga para pemain sayap yang dinamik macam Alejandro Garnacho dan juga Cole Palmer, tidak mustahil kita akan memintas Aston Villa dan juga akan mengunci kedudukan ataupun akan lock kedudukan 4 teratas di akhir musim nanti. Apapun, perjuangan masih lagi belum berakhir. Anda semua bersetuju tak kalau aku katakan bahawa kemenangan ini adalah satu titik perubahan untuk Chelsea pada musim ini? Berikan pendapat korang di ruangan komen. Jangan lupa untuk tekan butang like ataupun subscribe lah kalau korang suka dengan feedback perlawanan seperti ini. Dan juga pastikan korang tidak tinggalan untuk menekan butang loceng subscribe di situ. Dan aku nak ucapkan terima kasih kepada korang yang dah subscribe kepada channel aku, dan kepada korang yang masih lagi belum subscribe, korang bolehlah subscribe kepada channel aku ni kerana aku akan menyediakan konten-konten seperti ini di masa yang akan datang lah. Jadi itulah saja untuk episod kali ini. Kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.